Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membincangkan soalan 1 daripada tugasan 1 dan soalan 2 daripada tugasan 2 sebagai tugasan 3 subjek aljabar linear. Jadi untuk soalan 1, bincangkan kewujudan matriks rangsangan M bagi suatu matriks berpenjuru M bersaiz 2 kali 2 seperti berikut, dan kita kena iterapkan jawapan kita ke matriks berpenjuru bersaiz N darab M. Jadi misalkan kita ada matriks A, katakan bersaiz 2 darab 2 sama saiz dengan matriks M. Pemasukannya adalah A, B, C dan D. Sosangannya diberi oleh rumus umum iaitu 1 per A ditolak BC didarab dengan D, matriks dengan pemasukan D, negatif B, negatif C dan A. Kemudian jika kita gunakan rumus tersebut untuk mencari songsangan bagi M, jawapan kita akan dapat 1 per A, kosong, kosong, 1 per D. Perhatikan pada baris kedua ini, kita ada 1 per AD didarab dengan matriks D, kosong, kosong, A. Maka songsangan bagi M adalah berdasarkan ataupun bergantung pada nilai A dan D dan nombor depan 1 per AD. Songsangan bagi M hanya akan wujud jika A ataupun D bukan sifar, dan ia tidak akan wujud jika A ataupun D sifar, iaitu 1 per AD menjadi 1 per kosong kerana ianya hasil darab, dan 1 per kosong merupakan satu nombor yang mustahil dikira dan akan menyebabkan songsangan M tidak wujud. Seterusnya, kita akan semak untuk mengetahui jika matriks yang kita telah dapat tadi iaitu 1 per A, kosong, kosong, 1 per D adalah betul-betul songsangan bagi M. Diketahui bahawa M didarab dengan songsangannya ataupun songsangan M didarab dengan M akan sentiasa mendapat matriks identiti A. Jadi kalau kita lakukan pengiraan, kita akan lihat bahawa kita dapat 1, kosong, kosong, 1 iaitu matriks identiti itu sendiri. Seterusnya, bagaimana matriks berpenjuru bersaiz N darab N. Misalkan kita ada matriks B dengan pemasukan B 1, 1, 0, 0 hinggalah B 2, iaitu pemasukannya hanya di perpenjuru utama dan selain perpenjuru utama hanya ada kosong. Jika kita hendak dapat songsangan bagi matriks perpenjuru sebegini, kita hanya pastikan bahawa pemasukan perpenjuru utama tidak sifar ataupun bukan sifar, maka iterapkan jawapan kita akan dapat songsangannya ialah 1 per B, 1 per pemasukan perpenjuru utama. Baik, untuk soalan 2 daripada tugasan 2, dengan menggunakan sifat bagi penentu, hitung nilai bagi penentu sebuah matriks kosong A, negatif B, negatif A, kosong, negatif C, B, C dan kosong. Jadi untuk sifat yang pertama kita akan gunakan, andaikan sebuah matriks A bersaiz N darab N. Contohnya kita ada matriks A dengan pemasukan A11, A12, A21, A22 yang bersaiz 2 darab 2. Mungkin kita ada matriks N darab N yang bersaiz 3 darab 3 ataupun 4 darab 4. Asalkan matriks itu bersaiz N darab N, iaitu bilangan lajur sama dengan bilangan baris. Jika suatu matriks baru B diperoleh dengan dua cara, salah satunya ialah kita darab satu nilai pada satu baris dalam A dan kita tambah kepada baris yang lain. Contohnya kita dapati matriks B, kita darabkan K pada baris kedua, kemudian baris kedua matriks A tadi, kemudian kita tambah pada baris pertama, kita akan dapat matriks baru B. Ataupun cara lain adalah kita buat perkara yang sama tetapi pada lajur. Katakan kita darab K pada lajur kedua, kita tambah pada lajur pertama. Maka konklusinya kita akan dapati bahawa penentu bagi matriks baharu kita ini adalah sama nilainya dengan penentu matriks asal kita. Sekarang kita lihat sifat ini digunakan pada langkah 1A. Ini adalah matriks yang telah diberi dan kita hendak cari dia punya penentu. Oleh itu, saya lakukan untuk baris pertama. Pada baris pertama, pada baris ketiga, saya darab negatif A per C dan saya tambah kepada baris pertama, dan ini akan menjadi baris pertama yang baharu. Kemudian kita akan dapat negatif DA
per C, kosong, negatif B, negatif A, kosong, negatif C, B, C, dan kosong. Seterusnya, langkah 1B, saya gunakan sifat yang sama tetapi saya lakukan kepada lajur, iaitu lajur ketiga. Pada lajur ketiga, saya tambah dengan negatif C per A didarab lajur 1, iaitu negatif C per A, saya darab dengan lajur 1, kemudian saya tambah kepada lajur ketiga. Saya akan mendapat negatif B A per C, kosong, kosong, negatif A, kosong, kosong, B C, negatif B C per A. Baik, perhatikan menggunakan sifat pertama tadi, kita dapati bahawa nilai penentu bagi matriks yang telah diberi adalah sama dengan nilai penentu dengan matriks yang kita dapat daripada langkah 1A, dan ianya sama juga dengan nilai penentu matriks kita dapat daripada langkah 1B. Oleh itu, kita akan bergerak ke sifat kedua. Penentu bagi matriks segitiga N darab N adalah hasil darab semua pemasukan penjuru utama. Jadi, misalkan kita ada sebuah matriks segitiga, ianya boleh datang dalam bentuk segitiga atas, iaitu pemasukan pada penjuru utama dan bahagian atas penjuru utama, selain itu pemasukannya kosong, ataupun sebaliknya segitiga bawah, iaitu pemasukan pada penjuru utama dan bahagian bawah penjuru utama, selain itu ianya kosong. Untuk mendapat penentu bagi nilai penentu bagi matriks segitiga ini, kita hanya perlu darab semua pemasukan penjuru utama. Perhatikan, daripada langkah 1B, kita dapati bahawa matriks yang kita ada adalah matriks segitiga bawah kerana pemasukannya hanya pada penjuru utama dan bahagian bawah, selain itu ianya kosong. Oleh itu, menggunakan sifat kedua yang kita belajar tadi, untuk mencari penentu bagi matriks ini, kita hanya perlu darab semua pemasukan penjuru utama, iaitu negatif BA per C, kosong, negatif BC per A, kita akan dapat kosong. Menggunakan sifat pertama tadi, kita tahu bahawa nilai penentu bagi matriks ini adalah sama dengan nilai penentu matriks yang telah diberi pada soalan. Oleh itu, jawapan bagi soalan 2 adalah kosong. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.